Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 1 Jun 2023 bersama saya Pia Enadia. Bekas CEO Finas Mat Nasir Ibrahim menyifatkan dirinya ibarat dizalimi ekoran agensi itu menamatkan kontraknya serta-merta semalam. Notis yang berkuat kuasa hari ini kata Mat Nasir adalah amat memeranjatkan memandangkan dia tidak diberitahu terlebih dahulu berhubung sebarang masalah yang timbul di agensi terbabit. Menurut Mat Nasir, sepatutnya dia harus dimaklumkan terlebih dulu jika wujud sebarang masalah dan diberi peluang untuk membela diri atau sekurang-kurangnya menjelaskan keadaan. Mat Nasir menjelaskan sidang media khas hari ini juga diadakan untuk membersihkan namanya daripada sebarang persepsi negatif berhubung pendamatan kontrak yang sepatutnya tamat 30 Oktober ini. Jelas Mat Nasir lagi, penamatan kontraknya bukan disebabkan terdapat salah laku kerana rekodnya bersih, sebaliknya pemecatan tersebut atas budi bicara menteri. Dalam pada itu, Mat Nasir juga membayangkan terdapat pihak yang tidak senang dengan keberadaannya di Finas selama ini. Bagaimanapun, Mat Nasir enggan mengulas secara terperinci sekiranya jawatan itu perlu dilepaskan susulan kenyataan yang dibuatnya berhubung ketirisan dana Finas baru-baru ini. Ahli akademik itu juga tidak menolak wujudnya campur tangan politik dalam isu pemecatannya. Mat Nasir memulakan perkhidmatan di Finas pada 1 November 2021 dan diberikan kontrak selama 2 tahun. Muhammad Sanusi Makno mahu perlembagaan dipinda bagi menyokong dakwaan bahawa Pulau Pinang milik Kedah. Menteri Besar Kedah itu berkata kajian sejarah dan akademik menyokong dakwaannya dan menyeru generasi sekarang membetulkan sejarah yang dijulingkan dan meminda perlembagaan. Memetik laporan portal FMT, Sanusi mempersoal mengapa penemuan kukuh dakwaannya tidak boleh dipindah kerana setiap tahun kandungan perlembagaan dipindah di Parlimen berdasarkan keperluan dan kehendak semasa. Perdana Menteri Anwar Ibrahim semalam membidah Sanusi kerana mengulangi dakwaan bahawa Pulau Pinang milik Kedah. Anwar meminta pemimpin PAS itu memahami perlembagaan yang menyenaraikan Pulau Pinang sebagai salah satu daripada negeri di Semenanjung. Ditanya oleh FMT bahagian mana dalam perlembagaan yang perlu dipindah, Sanusi berkata apa-apa kandungan yang boleh dipindah berkenaan anggota persekutuan kecuali ia dinyatakan secara jelas tidak boleh dipindah. Semalam Timbalan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ram Kapal Singh berkata status negeri berdaulat termaktub dalam perkara 1 dalam kurungan 2 perlembagaan. Ram Kapal berkata perkara 71 dalam kurungan 1 perlembagaan yang dibaca bersama jadual ke-8 perlembagaan menyatakan setiap negeri mempunyai undang-undang tubuh yang memperuntukkan kerajaan tersendiri termasuk bagi Pulau Pinang. Sanusi menjelaskan tidak boleh menerima dakwaan yang mempersoalkan kefahamannya tentang perlembagaan atau dakwaan dirinya mempertikai perlembagaan, mengganggu kedaulatan Pulau Pinang dan mengurus hati rakyat negeri itu. Bagaimanapun Sanusi berkata dia akur jika penyelesaian terakhir ialah di mahkamah dan bukannya cubaan menutup mulutnya atau sesiapa sahaja yang selari dengannya. Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya membuat laporan polis terhadap Sanusi berhubung dakwaannya itu. Dalam laporannya, Raya berkata Sanusi membuat kenyataan melampau apabila mempersoalkan kedaulatan Pulau Pinang yang ditubuhkan dan diiktiraf sebagai negeri berdaulat di bawah Perlembagaan Persekutuan. Saya membuat laporan polis ini bukan saja kerana hendak mempertahankan hak dan kepentingan rakyat negeri Pulau Pinang dan Pulau Pinang, tetapi lebih daripada itu membela keabsahan Perlembagaan Persekutuan dan kuasa-kuasa yang di Pertuan Agong. Bagaimanakah seorang Menteri Besar boleh bercakap sedemikian? Ini adalah tindakan yang bukan saja tidak bertanggungjawab tetapi juga melampau dan saya menuntut supaya Menteri Besar Kedah menarik balik kenyataan tersebut. Selain daripada itu, saya juga berpendapat bahawa tindakan beliau yang berulang kali mengatakan bahawa Pulau Pinang adalah milik Kedah adalah tindakan yang boleh ditafsirkan sebagai satu hasutan yang boleh menyebabkan huru-hara dan rusuhan di kalangan rakyat Pulau Pinang yang akan bangkit marah. So saya minta pihak polis untuk mengambil tindakan segera kerana ini bukanlah kali pertama. Ini adalah berulang kali kenyataan beliau telah dibuat.
Sementara itu, Raya berkata gesaan Sanusi agar Perlembagaan Persekutuan dipindah adalah suatu pengakuan bahawa dia telah tersilap. Dan kita lihat bahawa sekarang beliau meminta Perlembagaan Persekutuan dipindah. Maksudnya beliau sudah pun sedar bahawa Pulau Pinang merupakan salah satu daripada negeri di bawah Perlembagaan Persekutuan di Persekutuan Malaysia. Sekarang beliau minta Perlembagaan Persekutuan dipindah. So kenyataan beliau ini jelas sekali adalah kenyataan yang tidak berasas, kenyataan yang kurang cerdik, kenyataan yang boleh membawa kepada gangguan kepada ketenteraman awam dan juga menyebabkan huru-hara. Sementara itu, menurut laporan Berita Harian, Sanusi yang ditemui selepas merasmikan Hari Peladang, Peternak dan Nelayan peringkat Kedah sedia ke mahkamah berhubung dakwaannya itu. Malah, Sanusi juga menegaskan sedia disiasat berhubung dakwaan itu kerana mendakwa mempunyai banyak bukti mengenainya. Berita seterusnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyanggah cadangan Ahli Parlimen PAS Muhammad Shahid Che Sulaiman bahawa negara perlu melantik Menteri Kewangan sepenuh masa susulan nilai ringgit yang sedang merundum. Menurut Anwar, situasi kejatuhan ringgit adalah disebabkan dasar Amerika Syarikat bukan kerana Malaysia tidak mempunyai Menteri Kewangan sepenuh masa. Memetik sinar harian, Anwar turut memberitahu kekangan antarabangsa turut mempengaruhi kedudukan nilai ringgit. Justru Anwar meminta ahli parlimen bacok itu supaya membaca laporan ekonomi serta kewangan tentang kekangan antarabangsa dan bukannya membaca laporan PAS. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata demikian mengulas mengenai kenyataan Shahir yang menggambarkan bahawa Malaysia perlu melantik seorang Menteri Kewangan yang bertugas sepenuh masa dan boleh memberi tumpuan terhadap negara. Shahir sebelum ini berkata walaupun Bank Negara Malaysia mengambil langkah menaikkan kadar faedah semalaman OPR, namun rakyat Malaysia yang masih menanti strategi daripada Perdana Menteri atau Menteri Ekonomi Rafizi Ramli untuk menangani isu tersebut. Menurutnya, penjelasan awam perlu ditingkatkan supaya rakyat faham situasi getir yang sedang dihadapi susulan nilai ringgit yang merundum, kenaikan import, peningkatan kos bahan dan juga peningkatan harga barang. Sebelum ini, Bank Negara mengaitkan punca penyusutan ringgit berbanding dolar Amerika disebabkan ketidaktentuan ekonomi global serta isu siling hutang di Amerika dan tekanan pada kedua-dua sektor perbankan Amerika dan Eropah. Dalam perkembangan yang lain, Anwar mendahului undian tertinggi dari rakyat Malaysia sebagai seorang yang layak memegang jawatan Perdana Menteri menerusi kaji selidik yang dijalankan Pusat Penyelidikan Pendapat Awam Endeavour MGC. Memetik Berita Harian, kaji selidik yang dijalankan di antara 4 hingga 18 April lalu disertai seramai 1,068 responden meliputi semua kaum termasuk 791 responden Melayu yang dipilih melalui persampilan rawak berserata. Kajian itu membabitkan responden lelaki dan wanita masing-masing 50% dengan dipecahkan dengan kaum Melayu mewakili 62.2%, Cina 28.7%, India 8.2% dan lain-lain sebanyak 0.9%. Mengikut pecahan umur pula, ialah antara 18 hingga 60 tahun ke atas dengan golongan yang berumur 30 hingga 39 tahun adalah paling ramai iaitu 26%. Hasil dapatan kajian itu mendapati 46% responden semua kaum dan 32% responden Melayu mahu pengerusi PH itu memimpin negara untuk tempoh sekarang. Pilihan kedua untuk rakyat ialah Muhyiddin Yassin dengan 25% responden Melayu dan 17% responden semua kaum berpendapat bekas Perdana Menteri itu masih layak menjadi Perdana Menteri. Ia diikuti dengan Ismail Sabri Yaakob dan Khairi Jamaluddin yang memperoleh 6% daripada responden semua kaum, manakala responden Melayu masing-masing 9% memilih Ismail Sabri dan 8% memilih Khairi. Sementara itu, dalam undian sekiranya PRU diadakan segera, PH menjadi pilihan tertinggi untuk responden semua kaum iaitu sebanyak 39%. Manakala BN dan PN masing-masing memperoleh 18 dan 17% undian daripada kumpulan responden berkenaan. Bagaimanapun, bagi responden Melayu, PN yang dianggotai Bersatu, PAS dan Gerakan
berada di kedudukan teratas dengan undian sebanyak 26%, manakala BN di tangga kedua dengan 24%, diikuti PH sebanyak 20%. Sementara itu, Anwar menyarankan anak muda untuk perbanyakkan membaca dan berfikiran kritis supaya tidak menjadi macai atau walaun semata-mata. Walaun merupakan istilah yang diambil daripada perkataan wala yang sinonim dengan PAS. Kalau universiti kita umpamanya mengekang, mengongkong pemikiran dan kebebasan anak-anak, mana kita membentuk generasi yang rasa cemas dan takut untuk menyoal. Ya. Sebab itu saya memberikan arahan, ya, Menteri Pendidikan belum ada, untuk memberi kelonggaran. Ya. Media harus lebih bebas. Mahasiswa harus beri ruang untuk mengungkap pandangan, menegur, mengkritik. Ya. Tetapi tentunya ada aturannya. Ya. Tidak boleh menyerang, tidak boleh memfitnah. Tapi boleh mengkritik dan mengkritik yang keras. Supaya kita latih apa yang dikatakan creative and critical thinking. Apa maksud pendidikan itu? Pendidikan itu ialah menerima ilmu supaya kita boleh berhak menyoal. Ya. Kalau tidak, ambillah bidang apapun. Ya. Sebab itu di mana-mana saya beritahu, kita bukan nak latih orang, anak muda menjadi macai atau walaun. Kita nak latih anak-anak muda supaya mampu berfikir. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian saja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.